Francis Knight masuk, beliau terus membawa beribuan penduduk-penduduk Cina dan juga daripada British sendiri. Itu orang tak suka perkataan ini, tetapi inilah distilahkan sebagai soft genocide, penghapusan kaum secara halus. Apa yang berlaku sejak sebenarnya bukan baru. Ketika Portugis masuk, mereka telah mula melakukan penempatan dalam bandar sehinggalah berlaku hari ini. Maknanya apa yang berlaku di dalam bandar ini bukanlah satu perkara yang baru, bukan satu perkara yang tidak dirancang, tetapi sesuatu yang dirancang oleh pihak kolonial bagi memastikan bahawa kewujudan mereka itu ataupun legasi mereka itu dapat dipelihara dan dalam masa yang sama mereka dapat meneruskan agenda mereka dalam mengaut keuntungan daripada hasil bumi. Dan kita tengoklah bandar-bandar utama dalam negara kita ni macam Kuala Lumpur, Pulau Pinang, Johor Bahru. In fact di Kuala Terengganu pun, cuma di Kuala Terengganu ini dia ada masalah sikit, berlaku resisten ataupun penentangan daripada orang Melayu ketika itu apabila resident British cuba menempatkan imigran ke kawasan Kuala Terengganu, tetapi yang dapat resisten jadi tak berlaku. Jadi atas dasar itu maka Terengganu ini dibiarkan. Begitu juga Kelantan dan sebagainya lah. Jadi sebab itu kita tengok dua demografi, dua bentuk pembangunan yang sangat berbeza. Melaka, Pulau Pinang berbanding dengan Kuala Terengganu dan sebagainya. Dan kalau kita tengok ini disengajakan apabila dibawa masuk penduduk-penduduk luar ini ke dalam negara kita, utamanya China semasa abad ke-17 lagi dan sebagainya, maka telah diwujudkan new village ataupun kampung-kampung baru terletak di kawasan-kawasan bandar yang mendapatkan majoritinya adalah kaum China ataupun pendatang ketika itu. Jadi kalau kita tengok semasa berlakunya kemerdekaan, kita ada lebih kurang 624 bandar-bandar baru China yang menempatkan lebih kurang 1.7 juta imigran daripada China. Apabila bilangan yang begitu besar, dia akan menjejaskan keberadaan orang Melayu di bandar-bandar ini. Walaupun kita tahu satu ketika dahulu Kuala Lumpur, Melaka dan sebagainya majoritinya adalah orang Melayu, tetapi apabila datangnya British maka demografi ini telah berubah sama sekali. Pengalaman saya sendiri di Pahang, di Bandar Temerloh sendiri, bagaimana mereka ini memang mendominasi aktiviti di bandar-bandar berbanding dengan orang Melayu. Jadi poin saya di sini ialah ia merupakan satu perancangan yang sangat strategik yang dibuat oleh kolonial dan dia bukan berlaku secara tiba-tiba saja. Apa yang distilahkan sebagai, mungkin orang tak suka perkataan ini, tetapi inilah distilahkan sebagai soft genocide, penghapusan kaum secara halus. Sebenarnya dia berlaku tiga fasa. Yang pertama dipanggil sebagai settler colonization, city. Kemudian transformisme dipanggil. Kemudian barulah berlakunya genocide. Apa itu? Stage pertama ini dikatakan settler colonization ini ialah dia membawa masuk beramai-ramai golongan-golongan imigran ini ke dalam bandar tersebut, sehingga akhirnya mereka mempunyai bilangan yang begitu ramai berbanding dengan orang lokal, orang tempatan. Kemudian dia move pada fasa yang kedua, iaitu dia panggil transformisme, penguasaan sedikit seperti ekonomi, politik dan sebagainya, sehingga menyebabkan golongan tempatan ataupun lokal jadi terpinggir dan dikuasai sepenuhnya. Dan sekarang ini dia move kepada fasa ketiga, apa yang dipanggil sebagai soft genocide. Apa itu soft genocide? Iaitu penyingkiran orang Melayu tempatan secara tidak langsung dan langsung, secara halus. Dan ini berlaku di Pulau Pinang. Kalau kita tengok bagaimana Francis Knight masuk, beliau terus membawa ribuan penduduk-penduduk Cina dan juga daripada British sendiri. Sehingga ketika itu pentadbiran bandar Georgetown itu, sekarang ni kata majlis lah, seorang Melayu pun tidak ada, tetapi dianggoti oleh kolonial dan juga oleh orang Cina sendiri. Jadi sudah pasti kita tengok bagaimana penghapusan etnik itu berlaku secara begitu drastik dan terancang sama sekali, sehingga akhirnya kita lihat hari ini saya tak pastilah tinggal berapa persen di Pulau Pinang, tetapi jelas kalau kita pergi bagaimana seolah-olah kita duduk di sebuah negara macam Singapura dan sebagainya. So ini sejarah yang berlaku. Kita kena faham ini. Ini adalah satu strategi yang dibuat oleh kolonial dalam dia nak menguasai sesuatu negara itu
di mana masukkan imigran ini begitu ramai sehingga akhirnya golongan lokal itu terpinggir. Dan kalau kita baca buku-buku yang ditulis oleh pengkaji-pengkaji, sebenarnya bukan Melayu tidak pandai berniaga. Kita kena ingat dahulu Malaysia adalah negara pengeluar getah asli utama di dunia, nombor 1 di dunia. 80% pengusahanya adalah orang Melayu, 80%. Tetapi di sini diwujudkan pula sistem kita kata orang tengah, di mana orang Cina menjadi toke-toke yang mengawal hasil-hasil ini. Dan lama kelamaan mereka mempunyai duit dan menyebabkan orang Melayu berhutang dan sebagainya. Akhirnya mereka menguasai, dan sehingga hari inilah mereka menguasai industri itu. Jadi nak cerita di sini bahawa orang Melayu bukan orang Melayu yang tidak pandai berniaga, tetapi mereka tidak diberi ruang dan mereka diberikan sekatan-sekatan. Kita bacalah buku-buku. Begitu juga sistem pelajaran. Jadi apabila Melayu kekurangan opportunity untuk berniaga, dan ini kalau kita baca buku orang yang terkaya di Malaysia ni, dia sendiri akui dia dibantu oleh pihak penjajah, bukan kerana dia pandai berniaga sangat berbanding orang Melayu, tetapi memang penjajah memberikan pelbagai bentuk kemudahan, lesen dan sebagainya, menyebabkan beliau menjadi begitu paling kaya lah di Malaysia ini. Jadi ini senario yang berlaku dalam sejarah perbandaran negara kita. Jadi saya nak tekankan sekali lagi bahawa apa yang berlaku hari ini bukanlah satu yang tidak sengaja, tetapi disengajakan, distrategikan dan dibentuk dasar-dasar dan polisi. Apabila berlakunya pula korupsi dan tata kelola yang tidak baik di kalangan pemimpin Melayu, sudah benda ini escalate lagi dan bertambah lagi lah malangnya Melayu kan di dalam bandar ini.